Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung bab 2 Rekod tak lengkap siri kelima. Standard pembelajaran untuk hari ini 11.3 Kaedah menganalisis, 11.3.4 mentafsir jumlah jualan dan jumlah belian. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu ingin membuat sedikit ulang kaji dengan kamu, iaitu kaedah penentuan untuk rugi perniagaan bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Kamu masih ingat, dalam siri yang pertama, kamu telah didedahkan dua kaedah untuk menentukan untung rugi perniagaan bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap, iaitu kaedah analisis dan kaedah perbandingan. Okey, dalam siri kedua dan siri ketiga, kamu telah didedahkan bagaimana menggunakan kaedah perbandingan untuk menentukan untung rugi perniagaan. Dan seperti yang telah kamu ketahui, dalam siri keempat, kaedah analisis ini ada 3 maklumat penting yang diperlukan. Dalam siri keempat juga, kamu telah pun mempelajari bagaimana mendapatkan maklumat yang pertama dengan membuat analisis ke atas buku tunai. Cikgu juga dah dedahkan kepada kamu, ya, dalam siri yang ke-4, di mana 3 maklumat ini diperlukan dalam kaedah analisis untuk menentukan untung rugi perniagaan bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey, dan siri keempat juga kamu telah mempelajari analisis buku tunai. Okey, dan hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan mempelajari analisis untuk menentukan jualan dan belian. Ya, tapi untuk hari ini juga cikgu akan lebih detailkan bagaimana menentukan jualan. Ya, supaya kamu dapat pelajari satu demi satu dan lebih mudah untuk faham. Okey, analisis untuk menentukan jualan dan belian. Yang pertama, kita perlu mentafsir jumlah jualan dan jumlah belian sesebuah perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey. Kenapa kita perlu mentafsir jumlah jualan dan jumlah belian perniagaan tersebut? Ianya kerana jualan dan belian merupakan komponen yang penting untuk menyediakan akaun perdagangan. Okey, yang kedua, kamu perlu tahu bahawa jualan dan belian merupakan urus niaga yang bukan saja secara tunai, malah terdapat juga secara kredit. Ya, apa maksud jualan secara kredit atau belian secara kredit? Maksudnya secara hutang. Ya. Okey, yang ketiga, oleh kerana itu kita perlu membuat analisis terhadap buku tunai untuk mendapatkan jualan dan belian secara tunai. Okey, ini kamu telah pelajari dalam siri ke-4. Ya, kamu dah pun belajar bagaimana membuat analisis terhadap buku tunai. Okey. Dan hari ini, kamu akan pelajari pula analisis terhadap akaun kawalan untuk mencari nilai urus niaga secara kredit. Ya. Okey. Okey, hari ini seperti yang cikgu janjikan kepada kamu, kita akan lebih detail membuat analisis terhadap akaun kawalan untuk mencari urus niaga kredit, iaitu jualan kredit. Hari ini kita akan fokus kepada jualan kredit. Okey. Okey, mula-mula sekali, kamu perlu tahu apakah rumus untuk mengira jumlah jualan.
Ya, kerana kita dalam target kita ni adalah kita nak tahu jumlah jualan supaya kita dapat mengira untung rugi perniagaan. So formulanya adalah formula untuk mengira jumlah jualan adalah sama dengan jualan tunai tambah jualan kredit. Untuk mendapatkan jualan tunai, kamu perlu membuat analisis ke atas buku tunai, di mana kamu telah buat dalam siri yang keempat. Dan hari ini, kamu akan pelajari pula bagaimana menentukan jualan kredit dengan membuat analisis terhadap akaun kawalan belum terima. Okey, maklumat yang diperlukan atau yang perlu diambil kira semasa penyediaan akaun kawalan belum terima. Yang pertama, baki awal dan baki akhir. Yang kedua, penerimaan daripada akaun belum terima. Yang ketiga, pulangan jualan. Yang keempat, diskaun diberi. Dan yang terakhir, hutang lapuk. Bagi menambahkan kefahaman kamu, cikgu sediakan satu contoh latihan. Jom kita buat sama-sama. Okey, terlebih dahulu kita bacakan soalan. Encik Sharvin tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku perniagaan Sharvin pada 31 Disember 2017. Baki akaun belum terima pada 1 Januari 2017, 8,340. Penerimaan daripada akaun belum terima, 15,390. Diskaun diberi 420. Hutang lapuk 160. Pulangan jualan 350. Baki akaun belum terima pada 31 Disember 2017, 9,270. Jualan tunai 3,200. Okey, jom kita sediakan akaun kawalan belum terima. Okey, mula-mula sekali kamu sediakan akaun bentuk T, ya. Ada tarikh, butir dan jumlah di sebelah debit dan di sebelah kredit. Jangan lupa tuliskan nama akaun tersebut, iaitu akaun kawalan belum terima. Langkah kedua, kamu perlu tahu apakah maklumat yang akan berada di sebelah debit dan yang akan berada di sebelah kredit. Bagaimana kita tahu yang mana debit, yang mana kredit? Okey, mudah sahaja. Kamu lihat tajuk di sini adalah akaun kawalan belum terima. Akaun belum terima, ya. Bila sebut belum terima, ia merupakan kita belum terima daripada penghutang kita, ya. Di situ menunjukkan bahawa akaun belum terima ini merupakan akaun aset. Okey, jadi kalau dia merupakan akaun aset, pertambahan akaun aset adalah di sebelah debit dan pengurangannya di sebelah kredit. Jadi, semua item-item maklumat yang menambahkan akaun kawalan belum terima, kita akan debitkan. Manakala yang mengurangkan akaun belum terima, kita akan kreditkan. Mudah kan? Okey, kita cuba ya dengan baki akaun belum terima. Okey, bila sebut baki, dia mestilah mengikut fitrah akaun tersebut. Okey, fitrah akaun tersebut dia merupakan akaun aset, pertambahannya sebelah debit. Maka bakinya mesti di sebelah debit. Cara menulisnya,
kamu tulis 2017 tahun terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan oleh kerana dia pada 1 Januari, maka kita akan tulis Jan 1 baki BB 8,340. Di sebelah mana? Di sebelah debit. Okey, kita akan tulis 2017 Januari 1 baki RM 8,340. Okey, kita pergi kepada maklumat yang kedua. Penerimaan daripada akaun belum terima. Okey, bila sebut penerimaan daripada akaun belum terima, bermaksud kita menerima tunai daripada siapa? Daripada penghutang kita. Kita terima. Bila kita terima, adakah penghutang kita bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Kerana penghutang kita telah bayar. Jadi, aset kita yang tadi tu dalam bentuk penghutang telah berkurang. Jadi, kita akan debit ke kredit? Okey. Akaun penghutang merupakan aset, kalau berkurang sebelah kredit. Kita akan kreditkan. Okey, kita akan tulis Disember 31. Kita terima dalam bentuk apa? Okey. Kalau dalam akaun kawalan, kita akan tulis bank, ya. Kita terima dalam bentuk cek. Kita anggap dalam bentuk cek. So, jumlahnya 15,390. Okey, dan cikgu ingin ingatkan, ramai pelajar yang membuat kesilapan dengan mendebitkan akaun kawalan belum terima kerana mereka beranggapan penerimaan. Okey, bila penerimaan, orang menganggapkan, oh itu kita terima cikgu, kita terima duit, maka aset kita bertambah. Ya, aset kita bertambah. Tapi yang bertambah tu dalam bentuk tunai di bank. Bukan dalam bentuk akaun kawalan. Bukan dalam bentuk akaun belum terima. Bukan dalam bentuk penghutang. Penghutang kita berkurang. Tapi aset kita dalam bentuk bank bertambah. Tapi sekarang kita nak rekodkan dalam akaun kawalan belum terima. Tengok nama dia tu. Jadi, kita kena rujuk pada nama akaun kita. So, kalau akaun kawalan belum terima, maka kita akan lihat kesan kepada akaun kawalan belum terima. Okey, cikgu harap jelas ya. Okey, yang seterusnya, diskaun diberi. Okey, bila sebut diskaun diberi, menambahkan akaun belum terima atau mengurangkan akaun belum terima? Okey, dah tentulah mengurangkan. Kerana kita beri diskaun kepada penghutang kita. Jadi, automatik hutangnya pada kita berkurang. Jadi, kita akan kreditkan. Kita akan tulis. Perlu tulis tarikh lagi? Tak perlu dah ya. Sebab tarikh yang sama tidak perlu diulang. Kita akan tulis di bahagian butir. Diskaun diberi dengan jumlah dia berapa? 420. Okey. Seterusnya, hutang lapuk. Hutang lapuk menambahkan akaun belum terima atau mengurangkan. Hutang lapuk itu bermaksud hutang yang tidak dapat dituntut. Sama ada penghutang kita muflis, atau penghutang kita itu telah meninggal, atau penghutang kita itu telah hilang tanpa jejak. Okey, jadi tak dapat dikutip. Jadi menambahkan akaun belum terima atau mengurangkan. Dan tentulah mengurangkan, ya, sebab kita tak dapat tuntut lagi aset kita ni. Jadi kita akan kreditkan. Kita akan tulis butirnya hutang lapuk dan jumlahnya 160. Seterusnya, pulangan jualan. Pulangan jualan maksudnya mula-mula pembeli itu membeli dengan secara kredit daripada kita, ya. Dia beli atau jadi kita jual kepada pembeli kita itu secara kredit. Tiba-tiba pembeli kita pulangkan semula kerana mungkin ada masalah pada barang tersebut. Sama ada rosak, tersalah barang dan sebagainya. Jadi bila dipulangkan, dia telah mengurangkan hutangnya. Okey, jadi itu juga dikreditkan. Kita akan tulis butirnya pulangan jualan 350. Seterusnya,
baki akaun belum terima pada 31 Disember 2017. Bila sebut baki, baki kita tahu bahawa akaun belum terima ini merupakan berbaki debit kerana dia adalah aset. Tapi kamu ingat, baki debit itu adalah baki BB. Itu barulah sebelah debit. Jadi apabila baki akhir pada setiap bulan, dia akan terbalik daripada fitrah dia tu. Ya, kerana pada bulan depan kita akan hantar ke sebelah debit. Jadi pada hujung bulan dia akan berada di sebelah kredit. Ya, sebab kerana dia baki hantar ke bawah. Kita akan tulis butirnya baki HP 9,270. Maklumat terakhir yang diberikan adalah jualan tunai. Cikgu nak tanya kamu, adakah jualan tunai perlu dimasukkan ke dalam akaun kawalan belum terima? Jawapannya, tidak. Kerana akaun kawalan belum terima, kita hanya merekod yang berkenaan dengan penghutang-penghutang perniagaan. Jadi, apabila disebut jualan tunai, itu bermaksud jualan secara tunai. Jadi, bukannya jualan secara kredit. Bukannya jualan secara hutang. Jadi, tidak perlu masuk ke dalam akaun kawalan belum terima. Okey? Okey. Apa kegunaan jualan tunai yang diberikan ni? Ada tak gunanya? Ada. Kita akan gunakan nanti untuk mengira jumlah jualan. Okey, sekarang kita perlu cari jualan kredit. Okey, kita dah habis masukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, sekarang kita akan imbangkan akaun, kita akan tutup akaun ini dan imbangkan, dan kita akan dapat amount jualan kredit. Okey, bagaimana cara untuk menutup akaun kawalan belum terima? Caranya sama seperti yang kamu pelajari untuk menutup ledger, ya, di mana kamu akan turunkan jumlah yang paling banyak, sama ada di sebelah debit atau kredit. Okey, untuk akaun kawalan belum terima, jumlah di sebelah kredit lebih banyak daripada sebelah debit. Jadi kita akan turunkan jumlah di sebelah kredit, ya, iaitu jumlahnya 25,590. Okey. Kemudian kita akan dapati di sebelah debit ada pengurangan, ya, di mana jumlahnya tidak sama dengan butiran di atas. Jadi di sebelah inilah yang akan ada jualan kredit. Ya, caranya kamu ambil 25,590 tolakkan dengan 8,340, kamu akan dapat, okey, kita akan tulis Disember 31 jualan 17,250. Inilah jualan kredit. Okey. Akaun kawalan belum terima ini belum selesai, kerana kamu perlu turunkan baki hantar ke bawah ke tahun hadapan, iaitu 2018 Januari 1, baki BB 9,270. Okey, barulah selesai akaun kawalan belum terima kamu. Okey, jadi sekarang kita bolehlah hitung jumlah jualan menggunakan formula yang telah cikgu ajarkan tadi, iaitu jumlah jualan sama dengan jualan tunai tambah jualan kredit. Okey, jualan tunai telah diberikan dalam soalan, iaitu 3,200. Kemudian kamu tambahkan dengan jualan kredit yang telah kamu perolehi daripada akaun kawalan belum terima, iaitu 17,250. Dan jumlahnya kamu akan dapat RM 20,450. Okey, selesai kita punya latihan di mana untuk mencari jumlah jualan. Okey. Okey.
Sebelum berakhir pembelajaran hari ini, okey, cikgu ada sediakan latihan untuk kamu. Cikgu minta kamu buat dalam buku latihan dan jangan lupa ambil gambar dan hantar ke Google Classroom pada tajuk ini. Okey, cikgu harap kamu telah pun faham bagaimana menggunakan kaedah analisis untuk menentukan jualan kredit. Ya. Okey. Kita akan jumpa dalam kelas akan datang. Sebelum berakhir, cikgu ada kata motivasi untuk kamu. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Manakala orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, jadilah insan pemilik kepada masa depan yang cerah. Ya? Cikgu percaya kamu mampu buat. Teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Kita jumpa dalam kelas akan datang. Okay, bye.